8 ingin membetulkan tentang empirism yang bertemakan pendidikan. Ahli kumula kami terdiri pada 10 orang, termasuk saya sendiri, Muhammad Aiman Saifuddin, Raja Muhammad Naim, Muhammad Nur Haziq, Muhammad Fikri, Hazwan bin Azman, Nur Nabilah, Syahirah, Nur Amirah, Iklimah dan juga Nur Syafiqah. Okay. Pengenalan empirism. Semua pengetahuan berasal atau diperolehi melalui pengalaman manusia. Sementara menurut Ed Lacy, pengetahuan secara keseluruhan didasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera. Empirism secara etimologis berasal dari kata bahasa Inggeris iaitu empirism atau experience. Kata-kata ini berakal dari bahasa Yunani iaitu empiria yang membawa erti cuba-cuba atau pengalaman. Perkataan lain bagi empirism ialah tipu muslihat, sensasi, eksperimen, induksi, pengalaman dan falsafah empiris. Tokoh empirism terdiri pada John Locke iaitu 1632 hingga 1704. Yang kedua David Hume 1711 hingga 1776. Yang ketiga John Stuart Mill 1773 hingga 1836. Yang terakhir George Berkeley 1685 hingga 1753. Tokoh-tokoh barat moden yang menggambarkan aliran empirism ialah John Locke yang menganggap manusia dilahirkan dengan akal yang kosong dan selepas itu dicorakkan oleh pengalaman indera. Aliran ini turut disokong oleh David Hume dan Auguste Comte. Kemuncak aliran empirism ialah apabila muncul aliran positivism oleh Auguste Comte. Ia mempunyai 3 proses teori iaitu tahap ideologi, tahap metafizik dan tahap positif. Pada tahap positif ini, manusia dikatakan tidak lagi memerlukan agama dan spekulasi falsafah. Sebaliknya memerlukan ilmu pengetahuan yang berasaskan pengalaman positif iaitu melalui panca indera. Selepas itu, timbul aliran neopositivism yang dikembangkan oleh kelompok Vienna Circle yang dinamakan aliran positivism logik atau empirism logik. Perkembangan aliran positivism dalam bentuk ekstrim telah melahirkan aliran sensasionalism yang mengiktiraf pengalaman indera sebagai satu-satunya sumber ilmu pengetahuan yang sah dan benar. Selepas itu berlaku pertentangan di antara aliran rasionalism dan aliran empirism. Oleh itu muncul aliran falsafah idealism Immanuel Kant yang cuba untuk menggabungkan kedua-dua unsur rasionalism dan empirism sebagai dua sumber yang saling melengkapi di antara satu sama lain. Justru idealism Kant dianggap aliran epistemologi yang bersifat sederhana iaitu cuba untuk membentuk sintesis antara rasionalism dan empirism. Saya akan menerangkan tentang ciri-ciri empirism. Ciri-ciri empirism ini mempunyai 5. Yang pertama ialah menganggap pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Yang kedua, sumber pengetahuan didapati menerusi 5 daya dan bukan diwarisi. Yang ketiga ialah percaya bahawa seseorang individu tidak mempunyai pengetahuan semula jadi. Yang keempat ialah mempersoalkan konsep agama dan etika. Yang kelima ialah ahlinya tidak mempercayai pada sebarang intuisi. Antara pengaruh empirisme ialah bergantung kepada pengalaman semata-mata. Yang kedua ialah menerangkan berdasarkan amalan dan pemerhatian terhadap fakta sesuatu benda. Dan yang ketiga adalah berkait dengan tingkah laku individu. Dan yang terakhir sekali adalah semua pengetahuan yang dimiliki adalah berdasarkan pengalaman seseorang daripada sebarang program ataupun majlis yang dimiliki ataupun program yang dibuat oleh seseorang itu. Akal itu tidak wujud tetapi yang wujud hanyalah deria semata-mata. Pengetahuan diperoleh daripada pengalaman dan dunia boleh dijustifikasikan oleh pengalaman. Kemuncak pemikiran empirisisme ialah kemunculan aliran positivisme oleh Auguste Comte menerusi 3 teori bermula daripada tahap teologi, seterusnya diikuti oleh metafizik dan yang terakhir ialah tahap positif. Nisbah tidak boleh menyampaikan pengetahuan dengan realiti tanpa merujuk kepada pengalaman diri. Terdapat 3 ajaran utama empirisisme. Yang pertama ialah empirisisme percaya bahawa sumber pengetahuan adalah pengalaman. Yang kedua ialah empirisisme memberi penekanan besar pada kaedah empirikal percubaan. Dan yang ketiga ialah empirisisme menggunakan penakkulan induktif. Terdapat juga ciri-ciri yang ditolak oleh kumpulan penentang, antaranya ialah rasionalisme dan historisisme.
Rasionalisme ini muncul menuntut pengetahuan yang dicapai oleh penggunaan akal dan menolak kewujudan naluri dan hanya berpegang dengan deria semata-mata sebagai sumber pengetahuan, manakala historisisme pula menganggap bahawa data deria tidak dapat difahami tanpa mempertimbangkan keadaan sejarah dan budaya di mana pemerhatian dibuat. Sekian. Seterusnya adalah amalan dan tindakan kumpulan penyokong dari aspek perkembangan ilmu. Dia terdapat 3, iaitu yang pertama adalah pengalaman merupakan sumber pengetahuan bagi manusia. Yang kedua adalah pengetahuan baru muncul dengan menimba pengalaman melalui cara melihat dan mengamati berbagai kejadian dalam kehidupan. Yang ketiga, iaitu pengalaman deria adalah sumber pengetahuan yang sebenar. Kesan empirisme terhadap sosial ialah metod kepada kajian sains. Teknik pendidikan saintifik dalam persekitaran sosial bergantung pada pemerhatian, tingkah laku, interaksi dan fenomena sosial yang jelas kelihatan dalam masyarakat. Seterusnya ialah memberikan kesan kepada kaedah pendidikan. Hal ini dikatakan demikian kerana kaedah pendidikan menyediakan pendekatan pendidikan yang berasaskan empirisme dan cenderung menekankan kepentingan pengalaman langsung dan interaksi dengan dunia sebenar. Selain itu ialah mempengaruhi corak pemikiran masyarakat. Hal ini boleh mengakibatkan budaya yang cenderung meragui dakwaan tanpa asas empirika yang kukuh, lebih suka bergantung pada data dan kebenaran yang boleh disahkan. Lagi sekali, dapat mengembangkan bidang sosiologi. Metodologi penyelidikan dalam sosiologi boleh dipengaruhi oleh pendekatan empirik yang mengutamakan pengetahuan dan pengalaman secara langsung. Ciri-ciri empirisme yang pertama adalah berlakunya murtad. Berlakunya murtad disebabkan seseorang itu meninggal atau keluar daripada sesuatu agama. Dan yang kedua adalah ketidakpercayaan perkara gaib, iaitu perkara gaib yang tidak perlu dilihat dengan mata kasar, contohnya azab kubur. Dan yang ketiga adalah menghalalkan sesuatu perbuatan yang salah, iaitu demi mencari kesenangan hidup sehingga berlakunya penindasan, contohnya menghalalkan sistem riba. Diteruskan dengan cadangan penyelesaian isu. Cadangan yang pertama ialah memantapkan didikan agama kepada semua lapisan masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana pegangan agama yang kuat adalah faktor utama bagi atasi masalah murtad. Selain itu, ketidakkepercayaan kepada perkara gaib, iaitu dengan memperbanyakkan bacaan dan pemahaman Al-Quran. Beriman kepada perkara gaib antara ayat yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Malah ia juga terkandung di dalam buku iman. Seterusnya, bagi menghalalkan perbuatan yang salah, iaitu dengan menguatkan iman dan ketakwaan kepada Allah agar masyarakat dapat berfikir perkara baik dan buruk dan takut akan kifarah yang akan menimpa diri. Kesimpulannya, pengalaman sahaja tidak cukup untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Hal ini akan menyebabkan negara akan menjadi mundur dan tidak maju. Cabaran-cabaran yang wujud ini akan memberikan kesan kepada ekonomi, sosial dan juga keluarga. Oleh itu, lahirnya tokoh empirisme ini adalah untuk menyelesaikan isu atau masalah berkaitan perbezaan antara empirisme dan rasionalisme.